Harga beras naik, bagaimana nasib asnaf? Baiklah, untuk pemahaman semua, Lembaga Zakat Selangor selain daripada memberikan bantuan kepada asnaf fakir dan miskin serta mualaf, dan dalam bantuan seperti kewangan, rumah sewa, kita juga ada bantuan makanan bulanan kepada mereka-mereka ini. Dan bersama dengan saya adalah Wakil Berteras yang akan membincangkan bagaimana mereka mengelolakan bantuan makanan ini kepada para asnaf. Okay, bersama dengan saya Encik Asnul. Boleh cerita sikit nama Encik Asnul, latar belakang dalam syarikat teras ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Kirfi, terima kasih diberikan ruang untuk bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, saya selaku pengurus besar diberi nama Muhammad Hasnul Ridha bin Abdul Rahim. So saya selama ini bertugas di Teras ni bermula 2014. Jadi bermula 2017 saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan syarikat Teras, yang mana syarikat ini adalah sebuah syarikat milik penuh Majlis Agama Islam Selangor. Dan fungsi asal syarikat ini lebih kepada kita memberikan perkhidmatan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk kita menyantuni asnaf-asnaf fakir dan miskin dari sudut keperluan asasi dan juga pembangunan usahawannya. Jadi tumpuan di peringkat awal lebih kepada kita memberikan bantuan makanan bulanan kepada asnaf fakir dan miskin, terutamanya di seluruh negeri Selangor, di keseluruhan 9 daerah. Dan kita juga dipertanggungjawabkan untuk menyedia dan mengagihkan keperluan pakaian sekolah kepada anak-anak asnaf fakir dan miskin. Setakat makanan pakaian. Betul. Kita ada 3 fungsi utama actually sebenarnya. Yang tadi saya dah sebut, yang pertama tu mengagihkan bantuan makanan bulanan. Yang kedua menyedia dan mengagihkan pakaian seragam sekolah. Yang ini kita dipertanggungjawabkan kepada 3 daerah, Hulu Langat, Kuala Langat dan juga Sepang. Dan fungsi yang terakhir ataupun tanggungjawab yang ketiga adalah untuk kita membantu dan mengembangkan usahawan-usahawan asnaf fakir dan miskin yang mana mereka ini telah menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi sebab fungsi kita mengembangkan, jadi mereka yang berpotensi untuk kita kembangkan, mereka ni akan kita masukkan ke dalam program di bawah Teras dan kita berikan bantuan-bantuan seperti keperluan bantuan modal, kemahirannya dalam sudut latihan, dan juga khidmat rundingan bagaimana untuk mengembangkan lagi perniagaan. Okay, tadi Encik Hasnul cerita tentang apa yang ketiga tu kan, membantu mengembangkan usahawan kan. Bersama dengan kita hari ini juga, kita adalah ada salah seorang bekas asnaf saya kira, dan juga sebelum telah juga sebagai usahawan asnaf. Okay, Puan Saadah ataupun saya boleh panggil Kak boleh. Lebih mesra lah kan. Nampak akak macam stres. saya kurangkan stres tu. Okay, Kak Saadah boleh terangkan sikit latar belakang akak berasal daripada mana? Sering Kak? Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi jemput saya ke sini. Saya Nur Saadah binti Zainuddin daripada Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang. Saya sekarang ni niaga nasi ayam kat kawasan Pasar Malam Kampung Melayu Subang. Dan saya juga ambil tempahan ataupun COD yang terdekat-dekat lah, kawasan-kawasan yang berhampiran. Berapa lama dah? Saya meniaga daripada tahun 2012 lebih kurang, awal 2012. Lebih kurang macam tu. Sampailah sekarang. Diploma tu, masuk diploma. Okey, yalah, untuk dapatkan bantuan usahawan asnaf ni kan, so mestilah orang tu dah dikategorikan sebagai asnaf. So boleh tak akak cerita sikit latar belakang akak, macam mana akak masuk ke dalam dapatkan bantuan asnaf ni, bila start dapat bantuan ni?
Lebih kurang saya mula dapat bantuan daripada pihak zakat ni daripada lebih kurang 2012 atau 2013 begitulah. Oh, masa start meniaga tu itulah akak saya. ni. Oh, okey. Saya meniaga dulu. Masa tu suami saya dia kerja security kan. I see. Lepas tu anak kecil-kecil masa tu saya meniaga. Bila dah saya meniaga tu anak saya yang bongsu tu kerap sakit. Dari situlah cakap dengan suami, kita cubalah minta mohon kalau ada rezeki atau ada pertolongan, insya-Allah lah ada kan. Tapi tak sangka lah dengan permohonan kami ke lembaga zakat masa tu kami pergi Shah Alam kan. Okey, sini lah Syed Plaza. Dekat HQ masjid. Oh, Masjid Negeri. Masjid Negeri. Kami pergi kat sana. 2012. Lepas tu permohonan untuk menjadi asnaf tu diluluskan. Kami mula-mula tu dapat bantuan sekolah. Sekolah untuk bila nak buka sekolah je kan. Anak saya masa tu dapat anak saya bantuan raya. Anak raya tu lepas tu dapat. Alhamdulillah sangat betul. Syukur alhamdulillah kepada pemberi-pemberi zakat kan. Lepas tu saya dah meniaga. Alhamdulillah daripada 2-3 ekor 4 ekor ayam dia jadi berkembang. Masa tu buat dalam rumah aje. Dah masuk dah ni dekat tepi-tepi jalan kami niaga pasar malam kan. Lepas tu dah cakap dengan suami kita pun dah bertambah. Masa tu bawa dengan Viva je. Angkut pakai payung dekat atas bumbung tu. Bumbung tu lah macam kan? stand nasi jual nasi lemak lah kan. Lepas tu meniaga pun bila dah bertambah, barang pun dah bertambah. Betul. Terus kata niaga dah masa tu dah lama kan daripada 2000 tu 2013 lebih kurang macam tu, dah masuk 2017 macam tu saya cakap kita cubalah mohon lori dekat zakat kan. Kalau ada rezeki alhamdulillah lah. Sebab dia tu masa apply bantuan zakat hanya dapat bantuan asal macam nak belajar sekolah, lepas tu bantuan raya tu je lah. Bantuan modal tak apply lagi time tu. Masa tu belum lagi sebab kita rasa boleh bergerak lagi dengan kereta masa tu kan. Jadi bila dah niaga dah bertambah, alhamdulillah lah bertambah sikit-sikit. Jadi cakap dengan suami jom kita cuba mohon lori lah untuk kembangkan lagi untuk kembangkan lagi kan. Tapi alhamdulillah dengan rezeki Allah pihak teras bagi tahu permohonan kami diluluskan oleh Encik Muaz masa tu pegawai kami kan. Ada lagi dia? Masih ada lagi Cik Muaz. Sekarang dah sebagai dia eksekutif perniagaan di daerah Petaling. Masih di daerah Petaling. So sekarang ni masih berhubungan dengan Cik Muaz atau? Cik Muaz dengan Cik Mazlan. Cik Muaz. Cik Mazlan bahagian lori. Kan. Bahagian projek eksekutif projek. Tapi alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya dah keluar daripada asnaf pada 2018 tak silap saya. Pihak teras masih lagi kalau ada apa-apa event, ada apa-apa projek-projek ke kan daripada zakat ataupun apa-apa projek, mereka masih lagi berhubungan kami. Akak ke itu yang supply makanan nasi ayam dekat event lain itu kat Shah Alam tu di Shah Alam tahun sebelum tu di mana Bukit Serakah. Okey. Terbaik. Sedap. Siapa-siapa yang apa nama kedai tu nasi ayam Kak Saadah jenama. Nasi ayam Hainan ada Saadah. Nasi Hainan. Tak ada nama Saadah tak ada. Ada Saadah. Dekat mana? Dekat sekarang kita buka dekat Pasar Malam, kawasan Kampung Melayu Subang, hari Rabu, hari Jumaat dekat Subang Perdana, dekat Kampung Melayu Subang juga hari Sabtu Subang 2. Masih menggunakan lori teras. Dekat Pasar Malam kami tak boleh masuk lori. Jadi kami drop barang. Inilah menjaga Pasar Malam pakai payung lah. So antara bantuan yang diberikan oleh teras kepada usahawan asnaf apa dia? Mula-mula tu kami dapat pramodal. Lepas dapat pramodal 2,000 tak silap saya. Tunai lah, bentuk tunai mula-mula lah. Lepas tu baru dapat lori. Bila dapat lori adakan kursus untuk kami tahu macam mana untuk kursus untuk kami belajar macam mana nak uruskan keuangan, pengeluaran. Jadi tak adalah nanti bila dah meniaga
duit modal tak ke mana. Kan kami diajar dari situlah. Alhamdulillah lah. Cerdik lah sikit. Kata yang keluar ni usahawan yang asnaf yang berdedikasi, yang ada intelijen, yang kira macam bukan produk teras keluarkan ni bukanlah hanya sekadar produk orang kata apa, nak cukup hanya sekadar nak keluarkan asnaf sajalah. Tak. Faham? Okey baik, faham. Okey baiklah. Okey, sebab kita dalam topik isu beras. Okay, so saya nak ke arah Cik Hasnul pula kan. Boleh tak share dengan kami berapa asnaf yang dapat bantuan makanan bulanan ni? Okay, baik. Untuk sehingga September 2023, keseluruhan penerima di negeri Selangor untuk bantuan makanan bulanan ni sekitar 18,334 orang. Di keluarga lah, keluarga lah, ketua keluarga. So jadi dia setiap ketua keluarga ni dia berbeza-beza isi rumah lah maksudnya. So daripada 18,334 ni di peringkat zakat telah menentukan kategori, mengikut pada kategori. Dia ada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Dan kategori 1, kategori 2, kategori 3 ni dia berdasarkan kepada isi rumah asnaf tersebut. Dia tier lah. Ya betul. Untuk penerima bagi kategori 1, kebiasaannya isi rumah seorang atau 2 orang. So maknanya sama ada dia sebatang kara seorang ataupun suami isteri. Pun dapat juga kalau seorang pun Betul. Sebabnya dia gini, di Selangor ni dia berdasarkan kepada hak kifayah. Contoh kalau dia berdua, orang tua kebiasaannya dah tak bekerja. Jadi pendapatannya kalau untuk dikira kelayakan hak kifayahnya mungkin tak mencapai kepada hak kifayah yang dah ditetapkan ataupun yang dah ditentukan oleh pihak lembaga zakat. Jadi mereka ni layak untuk menerima bantuan-bantuan di bawah lembaga zakat Selangor. So antara kebiasaannya yang kita hantar adalah bantuan makanan bulanan ni lah. Jadi itu pada kategori 1 atau 2 orang. Itu kalau contoh bujang kan, bujang tapi dan yalah orang kata kalau bujang ni siap tu badan ni memang tak dapat zakat lah kan. Kalau bujang ni dan dia ada masalah penyakit, dia ada kesulitan untuk bekerja, adakah teras turut membantu orang ini kategori 1 ni? Kita akan rujuk kepada pihak KOA di daerah. Biasanya kita akan minta untuk penerima ni ataupun orang perseorangan ni untuk pergi ke pejabat zakat daerah bagi buat semakan kelayakan asnaf. Dan sekiranya dibanci oleh pihak zakat dan beliau jatuh kepada kategori asnaf fakir atau miskin, jadi kita akan berdasarkan kepada maklumat yang zakat berikan, kerana untuk bantuan makanan bulanan ni kita akan extract data ni daripada sistem zakat setiap 5 hari bulan. Kita dibenarkan ataupun diberikan kelulusan untuk kita menarik maklumat yang berkaitan dengan penerima bantuan makanan bulanan sahaja daripada sistem zakat, dan daripada data tersebutlah kita akan pecahkan ikut daerah dan juga kita akan sorting ikut dia punya kategori, sama ada kategori 1, 2 atau 3. So mereka ni lah yang tadi kalau disebut, walaupun dia bujang, sekiranya ada penyakit dan dibanci masuk bawah kategori penerima bantuan makanan bulanan, mungkin pada bawah kategori 1. So kita akan uruskan dari sudut penghantaran bantuan makanan bulanan tersebutlah kepada penerima. Dan di Selangor ni untuk penerima bantuan makanan bulanan telah ditentukan bahawa item yang kita perlu sediakan atau bekalkan kepada penerima adalah 6 item. Beras antara item utamalah, iaitu makanan ruji rakyat Malaysia. Beras, tepung, minyak, gula, kicap dan juga bihun. So di peringkat awal dulu penerima bantuan makanan bulanan ni hanya menerima 4 item saja, iaitu beras, tepung, minyak dan juga gula. Itu saja. Itu saja 4, sebab ini adalah yang telah ditentukan bahawa 4 item ni adalah keperluan asas utama.
So kalau makanan basah macam ayam, ikan tu? Okey, untuk makanan basah saya difahamkan di peringkat awal dulu kita pernah diminta untuk memberikan contohnya seperti bawang, ikan bilis. Tapi secara berperingkat-peringkat saya difahamkan telah ditukar kepada 4 yang asasnya saja. Dan di peringkat lembaga zakat juga penerima asnaf ni mereka juga mendapat keperluan-keperluan lain. Maksudnya macam tadilah dia ada terima bantuan makanan bulanan, dia ada juga terima mungkin bantuan kewangan. Faham. Dan ada juga bantuan yang asnaf ini terima, bantuan sewa rumah. Bantuan pendidikan, sekiranya sakit, bantuan perubatan. So dia melihat kepada keperluan asnaf tersebut setelah dibanci di peringkat pegawai eksekutif daerah zakat lah. Jadi yang di peringkat kami apabila ditentukan bahawa mereka ini adalah penerima bantuan makanan bulanan, jadi kita perlu tentu ataupun perlu lihat bahawa mereka ni menerima pada kategori yang mana. Sebab setiap kategori itu dia berbeza kuantiti barang yang akan diterima. Beras, tepung, betul. 2, 3 tu berbeza lah. Berbeza kuantiti item. Contoh saya ambil senangnya macam beras. Beras ni untuk kategori 1 dia akan menerima 1 kampit 5 kilo. 5 beras. Kilo, ya, okay. So kalau kategori 2 dia akan terima 2 kampit 5 kilo beras. So kalau kategori 3 dia akan terima 3 kampit 5 kilo. 15 kilo. Maksudnya lah, 15 kilo total 15 kilo. 3 kampit tu untuk berapa tahun kan? Sebulan. Untuk keperluan dia sebulan lah. Sebab kategori 1 tadi saya beritahu 1 ke 2 orang. Kategori 2 3 ke 4. 3 ke 4 orang. Kalau kategori 3 ni 5 ke atas. 5 orang ke atas. Keluarga tu 5 orang ke atas. Beras sebulan berapa? Kami untuk family bukan family untuk meniaga. Family dalam 10 kilo. 10 kilo 2 kampit. Lebih kurang. So teras ni bagi lebih kan. Kalau kategori 3 tu 15 kilo lah. Macam Kak Sadah satu keluarga berapa orang? Kat rumah ada 4. 4 orang. 4 tu termasuk husband and wife. Kalau 10 kilo maknanya betul lah pada kategori 2 tadi. Okeylah, mencukupi. Sebab dia bukan hanya terima beras saja nanti. Sebab dia akan ada terima item lain macam tepung, tepung 2 kampit, gula 2 kampit, minyak nanti 3 kampit ke 4 kampit macam tu. Dia ada dia punya kuantiti yang dah ditentukan. So itu beras. Memang kita orang Melayu suka makan beras. Makan nasi. Bukan beras susah. Ada spek ke yang pihak trust beli? Spek maksudnya jenis-jenis beras tu. Beras herboponi ke? Right. Kalau di bawah pembekalan untuk bantuan makanan bulanan yang telah diberikan ataupun ditentukan oleh lembaga zakat, sebagaimana yang termaktub dalam kontrak kita dengan lembaga zakat. So kami dengan lembaga zakat kita ada service level agreement. So dalam service level agreement tersebut telah digariskan ataupun telah ditentukan spesifikasi barang yang perlu dibekalkan. Contohnya macam beras tadi, sebagaimana yang dinyatakan adalah beras super tempatan. SST 5%. So 5% tu maksudnya 5% hancur. So kalau untuk makluman, kalau di luar kita tengok kalau dekat packing tu dia ada tulis 5%. 5% tu adalah campuran beras hancur. Tidak boleh melebihi 5%. Itu yang sebagaimana yang kerajaan dah gariskan lah. Itu di peringkat pengilang ataupun repacker yang bertanggungjawab untuk pastikan mengikut apa yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Kiranya spek beras yang pihak trust bagi tu bukanlah orang kata cikal-cikal beras lah. Beras yang orang kata memang bukan bila kita masak tu beras tu asal biji-biji tadi lah. Tak ada. Sebab di peringkat kami untuk memastikan dari segi kualiti beras yang dibekalkan kepada asnaf ni, kita setiap kali pembekal yang dilantik untuk membekalkan beras kepada teras supaya kami boleh menyantuni asnaf fakir miskin ni, kita akan ambil secara sampling basis untuk kita hantar ke lab bagi kita semak dan pastikan dari sudut kualiti dan juga spek tu dia patuh sebagaimana yang kita dah tentukan. Maknanya tak boleh lebih 5%. In term of quality ni mestilah kita sometimes kadang kita turun sampai ke
lawatan ke kilang untuk kita melihat proses bagaimana beras tu diproses dan di packing. So kalau tengok biasa kadang kita tengok 2 kampit beras super tempatan tapi ada yang putih, ada yang macam dia coklat sikit. Tu dia proses sewaktu proses packaging beras tu. Betul. Yang dia di peringkat kilang dia ada beberapa proses. So ada yang akan buat cucian supaya bila cuci tu dia yang akan nampak beras tu bersih, nampak putih. Pihak teras memang ada buat QC kita akan turun ke kilang terus. Betul. Mereka yang dilantik dalam sebulan ke 2 bulan tu kita akan buat arrangement untuk turun untuk kita lihat dari segi dia punya proses. Dan kadang betul, kadang yang mana yang kita nak invite ataupun kita nak mohon ataupun kita jemput mereka masuk proses tender kita. Kadang kita turun ke lapangan terlebih dahulu. Kita pergi visit dulu, pergi tengok kilang, jumpa dengan pihak management. Sebab kita nak tahu dari sudut keupayaan dia, sebab kita perlu bekalkan beras ni satu Selangor dan kita nak dari sudut bekalan ni tidak terputus. So kita nak pastikan dari sudut mereka yang telah diberikan tanggungjawab iaitu pembekal untuk membantu kami menyantuni asnaf fakir miskin ni dari segi keupayaan dan dia punya bekalan tu mencukupi untuk kita salurkan dan kita santuni asnaf ni. Alright. Saya nak hold kat part proses tu. Saya nak pergi ke Kak Sadah. Kak Sadah macam senyap kan. Kak Sadah. Sekarang ni kan Kak tahu pasal isu terkini kan, isu beras semua kan. Sebagai peniaga usahawan asnaf, Akak ada terkesan tak dengan kos harga beras putih sekarang? Memang terkesan sangat. Sebab apa? Memang sangat-sangat. Sebab apa? Sebelum ni kalau macam kita berniaga ni, kita memang tak beli dah beras yang lebih daripada 30 tu. Memang kami tak beli dah tu. Mahal lah tu. Tu beras tempatan lah? Beras tempatan. Memang kami akan cari yang paling-paling pun biasa kami pakai beras jati lah. 26, 27. Beras pun cantik. Dulu 10 kilo 10 kilo. 13 10 kilo paling 27, 26. Begitu. Itu sebelum ni? Sebelum ni, sebelum kenaikan ni. Itu 10 kilo. Yang RM13 tu 5 kilo. Ya. Saya tengok Twitter itu. Betul. Dia kata 5 kilo. Betul. So sekarang ni? Jadi bila kita berniaga, kita tak pakai 10 kilo je. Kami akan beli kuantiti yang banyak kan. Betul. Jadi dalam 60 kilo sekali beli, 70 kilo sekali beli. Dekat situ kalau dah sekali kenaikan dekat sini dalam rasanya kalau dulu 26 sekarang dah 40. Yelah sebab saya macam dah RM10 lebih dah naik itu. Saya sebut tadi yang 10 kilo 36 38. Kak Sadah sendiri yang pergi 40. Ke lapangan membeli 40 sekarang. Sebab saya baru ni macam tak cairlah news kata isu harga beras naik macam. Lepas tu kerajaan justify yang memang harga beras tak naik tapi import yang banyak naik kan ada. So saya pergilah, teman mak saya pergi ke pasar, ada satu pasar raya ni. Pergi tengok ya Allah, macam tak serius harga beras macam ni kan. Ada sampai 70 pun ada. Itu berapa itu yang beras yang lagi cantik, lagi wangi, lagi sedap. Yang suka makan beras dah konsisten makan beras wangi tu kan. Memang terkesan lah macam sakit nak beli ni, terpaksa catu kan. So kalau sebagai peniaga ada tak macam akak beli pergi ke pasar raya mungkin dia ada bagi bundle punya harga? Sekarang ni kami terpaksa mencari yang lebih murah. Kalau dulu kita hanya pergi satu toke je, kita tahu kat situ je. Sekarang ni kita kena rajin mencari. Untuk nak cari yang tempatan memang rasanya macam dah hilang dari radar beras tempatan tu kan. Yang hilang daripada radar. Jadi yang ada pun beras import. Barang import pun paling murah pun murah lah tu. Dalam 40, 39. Brand jati juga. Ini beras yang biasa-biasa. Kalau beras jati dah 40 lebih dah ni. Sini beras yang biasa-biasa. Mungkin hancur dia 10%. Begitu kan. Dia jadi paling murah 39.40. Paling murah tu 340 satu beras. 10 kilo. Satu kampit 10 kilo. 10 kilo. Jadi kami sebagai peniaga ni mula-mula
macam memang terasa lah sakit lah. Bukankan beras saja, Yelah. barang lain pun naik. Dulu kan harga telur kan. Harga Telur. Tapi telur agak efek tak efek. Tak ada, So, sebab ayam kami tak telur. guna. Kami tak guna telur. Ada Jangan sekali tu, ayam je ganggu. ada sekali tu Ayam pun kena- ada naik harga sekarang. Betul, okay balik kan. Stable balik. So sekarang beras pula. Beras, lepas tu sekarang box pun naik. Sebelum box nasi, Oh, bekas nasi. packaging tu Aha, okay. bekas nasi kami beli RM10. Sekarang dah RM18. Waduh Yang polystyrene dah tak boleh pakai, yang putih tu kan. So akak pakai yang jenis Yang plastik pipi gandut Cina yang tu? yang Oh, Cina itulah. tu. Gandut Cina. Kalau sekarang makan nasi tu, nasi cecelah cekat lah yang tu. itu makan tak kenyang tu orang cakap. Makan tak kenyang, kena catu yang tu lah. Oh, okay. Itu pun naik juga. Naik. Tu jadi sekarang kita mula-mula tergerak juga dalam hati. Nak naik juga harga. Aha. Sebab kita terkesan juga. Betul. Terkesan dengan barang-barang beras. Sekarang ni beras kan. Kalau kita niaga nasi, tak ada nasi, jadi apa kan? Betul. Jadi ayam je. Jadi tengah ayam je, tak ada nasi ayam. Jadi kita bila fikir sekarang kita berniaga letak harga RM7. Bila saya RM7 pun saya kata dah mahal dah ni. Macam saya sendiri anak ramai, takkan saya nak beli untuk saya je. Jadi saya beli untuk anak-anak yang lain, 45. Betul. Kalau saya naik, walaupun kita naik 50 sen, kalau dah 5 dah RM2.5. RM2.5 kita boleh beli benda lain. So saya cakap kita kurangkan kos yang lain. Kalau macam sekarang ni memang saya kurangkan kos lah. Saya terpaksa. Adakah kurangan kos tu juga mengurangkan kualiti? Kualiti tetap kualiti Sama. dia yang Okay. sama. Cuma kuantiti. Contoh dulu kita ada pakai timun, tomato, salad. Ya, banyak. Itu antara kondimen yang wajib lah dalam Ingredient dia kan. lah untuk nasi ayam ni. Nasi Sekarang ayam, ni kita kurangkan tomato. Sebab tomato pun Tomato sekarang cherry ke tomato yang besar. Tomato sebulat. Tomato cherry mahal tomato lah. besar, mahal lagi. Kita kurangkan tomato. Sebab tomato pun sekarang dah RM7. Dulu daripada RM3, RM2 lebih. Dah naik RM6, Nampak saya RM7. tak pernah dah lama lagi masuk kan. Jadi kita kurangkan tomato. Okay. Kat situ kalau kita pakai banyak, mungkin terasa juga kan bila kita dah kurangkan tomato. Jadi kita stay lagi, masih lagi packaging yang biasa lah, RM7. So akak punya langkah untuk mengawal harga kos Supaya tidak naik. kos ni supaya tak naik lah kan. So akak mengurangkan kuantiti makanan tapi kualiti tetap maintain. Kualiti mesti tetap penting. Sekarang lain pula. Itulah kita orang Malaysia Sebab ni makanan ni kualiti kalau dia kita compromise, orang akan yang dah biasa dia boleh tahu. Dan bila kata dah mula kurang tak berapa sedap, so lama-lama itu dia pun akan ada efek juga nanti dia kat akan bisnes efek kita. pada sale. dia akan jadi bualan mulut. Betul. Kan kedai tak kat best. Sata ni dulu sedap. Itu tak best. Kan. Betul. Okay. So okay, kita ke trust pula. Macam mana langkah kawalan trust untuk memastikan yalah dulu boleh supply banyak orang kata siap buat QC dekat kilang kan. Beras 5% hancur. Sekarang ni harga beras dah naik. Macam mana langkah orang kata intervensi apa panggil langkah intervensi trust untuk memastikan para asnaf ni dapat beras dalam kuantiti yang sama, kualiti yang sama. Okey. Sikit. Baik, untuk berkaitan dengan bekalan beras ni, kalau ikut sebenarnya kita telah mendapat makluman daripada pengilang atau pemekal. Okey. Bermula bulan 6, awal bulan 7 macam tu sebenarnya mereka telah maklumkan bahawa akan ada gangguan dari sudut bekalan untuk mendapatkan sumber tempatan. Jadi pada ketika itu kita telah mengambil langkah untuk memaklumkan dengan kadar segera kepada pihak lembaga zakat dengan kaedah alternatif supaya kita ada option selain daripada beras SST. Maksudnya harga yang kedua terendah ni adalah super import, beras putih super import. Jadi kita telah mencadangkan kepada pihak lembaga zakat untuk diberikan pilihan ataupun alternatif sekiranya beras tempatan tidak dapat diperolehi, maksudnya kita boleh mendapatkan beras super import. Sebagaimana yang saya maklumkan di peringkat awal, dalam
kontrak dan supply level agreement, beras yang dinyatakan spesifikasinya adalah super tempatan. Okey. Jadi bila kita mendapat makluman bahawa beras super tempatan ni akan berlaku gangguan bekalan ataupun ketidakcukupan bekalan di peringkat pembekal untuk membekalkan kepada teras, jadi kita telah mengambil langkah proaktif untuk memaklumkan pada kadar segera kepada lembaga zakat supaya alternatifnya dipindahkan kepada pembelian beras super import. Dan kalau diikutkan pada ketika itu, beras super import 5 kilo harganya sekitar RM17, RM18 super import ni. Ini sebelum kata wave sebelum wave naik dalam tempoh masa saya tengok macam sebulan setengah macam tu, sebab kita dapat makluman dalam bulan 7. Bulan 7 kita ambil langkah dah pemakluman kepada lembaga zakat. So bulan 8 sebulan tu kita cuba dapatkan dari sudut kelulusan. So dia kena melalui proses-proses lah kan, untuk sebelum kita terus switch kepada super import, sebab masa tu kita boleh dapat lagi super tempatan. So kami masih membekalkan super tempatan kepada asnaf. 5 kilo harga 5 kilo. Harga pada harga yang tidak naik, memang betul RM13. RM13 ni untuk super tempatan. Okey. Dan kalau ketika itu ada gangguan beras super tempatan ni, maknanya kita akan switch kepada super import. Pada masa itu harganya dalam sekitar RM17-18 5 kilo. Dalam 3 ke 4 ringgit. Jadi dari sudut peruntukan tu pun kita kena discuss dengan zakat jugalah, sebab peringkat awal dari sudut kita punya bajet tu ataupun keperluan peruntukan kewangan tu ada berdasarkan kepada pembelian untuk beras super tempatan. Jadi bila bulan 9 awal, saya kalau tak salah saya 2 September. September, tarikh keramat tarikh tu kira tarikh keramat lah kan. Pemakluman oleh pihak menteri bahawa super tempatan ni memang ada, maksudnya ada, tapi dari sudut bekalannya kurang. Jadi akan lebih kepada pembekalan yang kerajaan pastikan ada di pasaran super import. Dan pada ketika itu, kalau tak salah saya, pemakluman tu yang saya dengar tu dalam berita, dan menyatakan bahawa walaupun bekalan super import dijanjikan dan dipastikan bahawa bekalan yang mencukupi, tapi berlaku kenaikan sekitar 34 ke 36% harga untuk beras super tempatan. Dan kita faham tiada kenaikan kepada bekalan beras super import super tempatan ni RM13. Tapi apa yang berlaku sekarang yang saya dapati, kita memang tidak lagi dapat bekalan daripada pengilang dan pembekal ni untuk super tempatan. Dan mereka memaklumkan bahawa yang ada sekarang ni adalah lebih kepada super import saja. Jadi kita pun akur lah, walaupun untuk super tempatan ni sekiranya ada sekalipun, so kita difahamkan ada peraturan-peraturan ataupun had limit yang kerajaan tetapkan. Jadi di peringkat kami di Teras, kita telah mengambil langkah untuk mendapatkan sijil-sijil yang sepatutnya untuk membolehkan kita mendapatkan bekalan super tempatan. Jadi kita telah membuat permohonan kepada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan untuk mendapatkan lesen ataupun sijil untuk kita boleh mendapatkan bekalan super tempatan daripada pembekal. Dalam masa yang sama, kita juga telah maklumkan kepada pihak lembaga zakat bahawa buat masa sekarang ni kita tidak dapat untuk membekalkan super tempatan. Jadi kaedahnya adalah dengan kita berpindah kepada bekalan harga beras kedua terendah, iaitu super import. Yang mana sekarang ni harganya untuk 5 kilo sekitar 22, 23 ke 25 paling tinggi. Satu kampit. Itu harga sebenarnya. Kalau kita tengok, mungkin ada yang jual harga RM21. Dia melihat kepada jenama-jenama. Bezanya harga tu berdasarkan pada jenama. Ada yang pada harga RM22, ada yang RM23, ada yang RM25. Setakat ni saya nampak itulah paling tinggi. So kalau ikutkan dari segi allocation atau peruntukan di peringkat awal tu, kalau ikutkan memang dah tidak mencukupi. Sebabnya peruntukan awal yang kita cadangkan ataupun kita bajetkan adalah RM13. Dan bila kita berpindah kepada super import,
perlukan peruntukan tambahan untuk setiap satu kampit ni sekitar RM10. Kalau kata kita ambil kira harga pertengahan RM23 lah. So RM13 ke RM23 satu kampit, sekitar RM10. So asnaf yang kami perlu santuni sekitar 18,300 plus tadi. Banyak. So kalau ikut keperluan kampit tu sekitar 50 tan, 50,000. Banyak. 50, maknanya 50,000 kg lah. Jadi kalau 50,000 kg kita bahagikan dengan 5, jadinya dalam berapa? 20. Banyak dah tu. Wah, banyak. Banyak ampit. So kalau Tak terkira. darabkan dengan kalau darabkan dengan RM10 sekampit, So tadi itu sebulan. Ialah masa awal Julai tu pihak trust ada dapat pemaklaman pasal kenaikan harga beras kan. So dah cadangkan kepada pihak zakat untuk kita cater beras super import. Okay. Dan bila ada revised pricing dalam beras super import ni, terpaksa menambahkan bajet lah kan. Maknanya dari sudut keperluan peruntukan tu perlu ada tambahan peruntukan. So peruntukan tu boleh sustain berapa lama? Kalau ikut kiraan yang kita dah buat untuk tempoh 4 bulan, kita perlukan tambahan peruntukan sekitar 1.5 ke 1.7 juta Sehingga Disember tahun sehingga ni. Disember. Ini cerita untuk tahun 2023 saja kita nak selesaikan. Betul, satu kuartal untuk 4 bulan. Okay. Tambahan peruntukan 1.7 juta. Wish. So kalau ikutkan tahun ini, peruntukan awal yang kita cadangkan dan diluluskan di peringkat lembaga zakat 12 juta untuk bantuan bekalan makanan bulanan. Tapi itu termasuk 6 item yang lain ke 5 item? Itulah untuk semua. Okay. 12 juta tu untuk 6 item, pembelian 6 item tu termasuk dengan beras sekali. Jadi kepada pembayar zakat yang lain, teruskan membayar di lembaga zakat Selangor. Teruskan tuan-tuan dan puan membayar zakat di lembaga zakat Selangor agar asnaf ni dapat disantuni mengikut keperluan-keperluan mereka lah. Sebab asnaf bagi saya lah tak ada masalah untuk mencari beras. Sebab as for now kita ada trust yang bagi beras tu. Tapi orang yang lain, orang yang bukan asnaf, dia orang kita middle income ni kan, dia macam ada masalah tu lah. So baru ni saya pergi ke pasar lagi. So saya mencari, follow mak saya lah, cari alternatif sebab barang-barang naik. So baru ni saya kami terjumpa ada satu kedai ni, dia ada satu inisiatif daripada PKPS lah, Selangor lah. Jenama Ehsan, betul. So dia tawarkan, apa pernah dengar? Dia Ehsan PKPS, tapi limited je lah kan. So dia tawarkan beras 5 kilo untuk dalam RM13. Oh ya. Beras, tapi saya tahu lah sama ada beras hancur berapa persen tu. Itu beras tempatan lah tu. Tempatan kan. Saya pernah dapatkan. Tapi limited. Maksudnya akak dah pergi sana beli satu beras saja, satu kampit je. Akak tak boleh ambil dua. Itu 10 kilo ke 5 kilo? 5 kilo. Itu lebih kepada untuk pengguna. Pengguna lah. Isi rumah lah maksudnya. Tapi dia tak check aku. Cik, puan ni usahawan ke tak? Cumanya dia limitkan kuantiti pembelian. Sebab ada masa saya pergi yang sama juga, ada pakcik tu nak ambil 2, kata, "Bang, sorry, 1 saya bang. Abang datang esok datang balik." Itu. So orang tu kena datang esok hari lah. Macam tu lah. Itu boleh, kalau nak dapatkan beras tu saya rasa dekat PKPS. PKPS ada dengan saya pergi hari tu kat Syed 9. Deret Cili Merah. Betul. Ada situ kedai tu. Nanti kita pergi cari. Kalau nak pergi cari, kena pergi cari awal pagi. Kalau datang tengah hari ramai. tak ada dah. So selain daripada beras, apa lagi yang akak rasa macam terbeban untuk sustain akak punya perniagaan ni? Untuk perniagaan lah. So far untuk perniagaan lah. Sekarang ni untuk perniagaan. Kalau berniaga, saya sekarang agak terkesan tentang gula. Gula sekarang ni yang ada yang premium. Bila saya rasa sama je, manis juga. Tapi yang premium tu harga dia. Packaging sama. Packaging dia ada cantik sikit warna biru. Yang murah tu warna hijau. Tapi yang sama juga. Yang hijau tu macam
Tak tahu bawa dia lagi dia semut mana dia pergi. Yalah sebab nak buat sos tu kan perlukan gula kan. Ya, gula So, kena tu juga tu dengan sos dengan kicap tu dengan gula. bahan-bahan penting juga tu nak buat nasi ayam semua tu kan. Dia sebenarnya daripada awal tahun 2023 ni, terutamanya kami lah yang perlu mendapatkan bekalan, terutamanya makanan asas yang untuk kita salurkan, kita agihkan kepada asnaf fakir miskin ni. Keseluruhan 4 item asas ni sebenarnya bermula awal tahun memang dah berlaku macam bukanlah kita sebut sebagai krisis, tapi kita dapati dia secara berperingkat. Maksudnya mula-mula minyak, mula dengan minyak. Minyak pun sekarang payah yang paket. Lepas tu tepung. Betul. Pada satu ketika mula-mula dengan tepung, waktu PKP tu tepung memang sampaikan susah nak dapat bekalan. Betul. Sebab kita sebelum ni tepung import. Daripada India lah. Yelah, ataupun ada yang daripada Turki. Kalau baca isu negara luar, katanya diorang masing-masing negeri ni melimitkan untuk ekspor. Dan ada yang langsung tak eksportkan benda tu untuk dia punya nak penduduk contain je. untuk penduduk dia. Betul. Especially India lah. India kan tepung kan, tepung. Even beras ni pun negara India pun memang very limit kan, dan terpaksa kenakan charge tinggi untuk ekspor import. So mungkin kerajaan kita mungkin ambil langkah yang sama, tapi seperti kata Perdana Menteri kita, dia bertuik rama. Maksudnya kan bahasa Perdana Menteri kan sangat bombastik kan. Bertuik rama maksudnya cuba tidak membebankan rakyat lah, macam tu. So insyaAllah kita harapkan yang baik lah daripada kerajaan kita yang sekarang ni untuk sentiasa menyantuni kita, supaya kita di pihak institusi zakat dan juga teras dapat santuni juga lebih ramai asnaf. Akak pun dapat santuni lebih ramai pelanggan-pelanggan akak, boleh sustain akak punya perniagaan, insyaAllah. So akak ada kata-kata semangat buat rakan-rakan yang mungkin ada orang muda baru nak start berniaga, tiba-tiba nak start berniaga kena hit dengan harga yang mencanak-canak naik, harga baras. Akak ada kata semangat untuk mereka? Macam kita nak mula berniaga ataupun nak baru buka mukadimah nak niaga. Betul. Kita jangan fikir keuntungan saja. Kita kena fikir kerugian yang penting. Kerugian kita kena penting. Jadi kita kena standby untuk berdiri tegak. Jangan nanti lepas tu bila kita dah dah hadkan kita punya modal, kita konon-konon dah ngam-ngamkan modal kita, tiba-tiba ada kenaikan harga yang macam ni, jadi kita memerlukan duit yang lebih daripada modal yang kita dah standby tadi. Kita kena ada perancangan cash yang flow ada. perancangan yang lebih teliti sekarang ni. Zaman-zaman sekarang ni tak macam dulu lain. Dulu macam kalau bagi pengguna-pengguna atau pembeli-pembeli pun diorang macam tak kisah, beli je. Sekarang ni diorang nak membeli kena beli je. Sekarang ni diorang kena fikir. Nak keluarkan duit tu diorang kena fikir. Betul. Jadi kita sebagai peniaga kena betul-betul standby body, mental, jiwa. Yang penting modal kena kukuh. Macam itulah sekarang. Kalau orang selain pada asnaf, boleh ke daftar sebagai dalam teras? Ataupun dia punya syarat utama dia mesti asnaf? Kalau untuk bantuan makanan bulanan ni memang maksudnya dalam usahawan. Kalau usahawan pun sama. Usahawan. Kalau untuk usahawan pun biasanya kita akan dapatkan pengesahan daripada pihak zakat daerah, IZAT lah terutamanya, eksekutif zakat daerah, bahawa sama ada mereka yang kita nak bantu ni, mereka ni jatuh bawah kategori asnaf ataupun tidak. Untuk melayakkan mereka menerima bantuan pengembangan. So di teras kita untuk tempoh sehingga September ni, kita ada lebih kurang 962 orang usahawan yang di bawah pemantauan kita, yang masih di bawah purview kita. Maksudnya kita masih guide, kita masih lihat dari segi perkembangan perniagaannya, keperluan bantuan yang perlu diberikan, latihan yang sesuai untuk kita hantar supaya dari segi perniagaan mereka boleh ditingkatkan. Tapi bukan perniagaan untuk makanan aja kan, banyak bukan. kan, Banyak. So kalau apa semua betul, kan. kalau dalam kategori kalau dalam jumlah 962 orang ni, saya boleh katakan 60 ke 65% adalah mereka yang terlibat dalam industri makanan.
So kalau usahawan yang di bawah teras ni dia ada 7 kategori yang kita bantu. Kenapa 7? Sebab di peringkat awal bantuan yang diberikan oleh zakat, penentuannya inilah 7 ni. Sebab di peringkat zakat dia ada bantuan modal awal macam Kak Sada sebut tadi, masa mula-mula bila dia nak berniaga tu dia akan dapat bantuan modal awal di zakat. Tunai. So maksimum 5,000 lebih kurang macam tu. Saya dapat 2. So dia maksimum 5,000. So di peringkat zakat nanti dia akan tentukanlah sama ada dapat 3,000 ke dapat 2,000. Dia ada cap dia lah. Max 5,000 untuk bantuan modal awal. Itu berdasarkan Jenis perniagaan yang nak dijalankan. So dia bagi dia itu di peringkat awal zakat lah dia akan tentukan. Itu yang selepas mereka ni dapat bantuan dan telah menjalankan aktiviti perniagaan, sekiranya memerlukan bantuan tambahan. Yang itulah yang akan zakat panjangkan kepada teras, sebab fungsi kami ni untuk mengembangkan. Tambahan tu adakah dah bentuk tunai semata-mata? Ikut pada keperluan dia, sama ada modal pusingan, peralatan. Saya dapat lori. Contoh macam akak perlukan kenderaan untuk nak bergerak. So kita lihat pada keperluan usahawan. Dan satu lagi saya rasa lori tu adalah satu orang kata apa, free marketing daripada teras sebenarnya. Sebab bila saya tengok kan banyak lori-lori dekat pasar, ni alhamdulillah teras bantu. Orang branding kat situ. Kalau zakat nampak teras hijau bantu tapi orang luar akan nampak bila nampak lori hijau ni lori zakat. Lori zakat. Sebenarnya kita bawa ke identiti tu supaya orang ramai yang di luar sana bahawa mereka akan dapat tahu duit zakat yang mereka bayar ke Lembaga Zakat Selangor ni, inilah bantuan-bantuan yang diterima oleh manfaatnya oleh asnaf. Alhamdulillah. So jadi itu yang bila akak dapat lori hijau ni, bila dia bergerak saja orang tahu ini lori zakat bantu usahawan. Dan mereka ni walaupun dah keluar daripada asnaf, saya boleh katakan kebanyakan mereka tak nak tukar warna hijau tu. Trademark. Dia trademark. Kenangan Dia tu trademark. susah nak dapat tu warna hijau tu. Sebenarnya kebanyakan usahawan kita bila dapat lori ni memudahkan. Tapi disclaimer ni tidak berpihak mana color tak ada. Sebab dia bukan dia warna ni sebenarnya dia warna di peringkat awal dulu lagi dah. Kita sebab memang gunakan. Zakat memang color corporate memang salah satu warna hijau, biru, kuning. Cuma dia bukan melibatkan cenderung kepada mana-mana parti, tidak. Itu tidak. Cumanya memang bila orang nampak warna tu orang tahu dah ini adalah lori yang zakat bantu. Betul. Sebab kalau macam kita tengok di bawah Fama dia menggunakan warna oranye. Jadi orang tengok lori oranye ni orang tahu ini Fama punya lori. So untuk zakat masa tu kita dah discuss, so saya dipahamkan memang warna dipanggil warna green mantis. Green mantis. Kalau kod warna tu warna green mantis. Mantis belalang. Cengkadak cekadu. Cengkadak cekadu. Betul. Dia nak cakap hijau pekat sangat pun tidak, hijau cair pun tidak, dia tengah-tengah. Alhamdulillah. Baiklah, tadi kita dah minta Kak Saadah untuk sampaikan nasihat kepada orang baru nak belajar cenderung dalam perniagaan F&B lah, tak kisah, khususnya F&B. Sekarang ni nak minta Encik Hasnul pula mungkin berikan kata-kata semangat kepada asnaf yang menerima bantuan makanan bulanan dan usahawan asnaf yang terkesan dengan situasi sekarang. Apa saranan? Baik. Saya amat-amat mengharapkan dan juga berdoa semoga penerima-penerima bantuan modal, penerima-penerima bantuan makanan bulanan yang dibantu di peringkat teras, agar mereka ni terus sabar. Saya faham dari sudut bekalan tu ada kelewatan kadang sebabkan ada gangguan bekalan. Jadi kita akan cuba sehabis baik di peringkat teras. Untuk makluman, kita telah pun bergerak apabila telah mendapatkan kelulusan dan saya minta untuk bahagian operasi, bekalan masuk je kita terus jalan untuk pastikan penerima bantuan makanan bulanan, terutamanya asnaf fakir miskin ni, kita dapat santuni dengan kadar segera. Cumanya mungkin ada dari sudut, saya tak nafikan ada kelewatan sedikit, tapi kita sehabis baik dan secepat yang mungkin untuk kita salurkan ataupun kita hantar santuni mereka ni dengan keperluan makanan mereka yang sepatutnya mereka terima. Kalau di di teras ni
kita tahu dah penerima-penerima bantuan makanan bulanan ni mereka memang menunggu sebab mereka tahu kebiasaannya sekian-sekian tarikh ni, contohnya cakap kebiasaannya kalau bulan-bulan sebelum ni dia terima pada 3 hari bulan contohnya. So dia memang tunggu dah 3 hari bulan tu bekalan tu sampai. Sebab saya sudah dapat agak bila bantuan makanan akan sampai ni, bila macam kita dah bagi tarikh tapi alamak risau pula kan kalau kita jawab salah kan. Itulah saya mohon tadi, harap bersabar dan kita telah menggerakkan lori-lori daerah kita untuk bergerak, dah mula bergerak dah sebab kita dah dapat dah bekalan super import ni minggu seawal hari Ahad baru ni, dan ada yang hari Isnin dah berjalan, dah bergerak. So dia hantar makanan ni sekali dengan 6 item semua tanpa walaupun tak ada stagger, ada kekangan dari sudut kenaikan harga beras, tapi dari segi kuantiti dan juga item tu kita tidak kurangkan. Cuma macam saya maklumkan tadi, kita mohon peruntukan tambahan tu untuk kita tampung kenaikan harga beras, beras super import yang kita kena beli, sebab kita tak dapat bekalan untuk super tempatan. Dan dengan peruntukan yang ada tu kita dah terus bergerak untuk kita pastikan penerima-penerima bantuan makanan bulanan ni dapat menerima bantuan makanan bulanan mereka yang sepatutnya lah. Dan kita pun sedang giat melihat usahawan-usahawan yang di bawah trust terutamanya, bimbingan trust ni, yang kebanyakannya saya sebut tadi 60% ni terlibat dalam industri makanan, untuk memastikan dari segi bantuan-bantuan seperti bantuan modal ataupun keperluan untuk penyediaan stok-stok makanan perniagaan mereka lah terutamanya, mencukupi. Maksudnya mencukupi itu bukanlah kita kena cukupkan keseluruhan apa yang dia nak. Sekadar yang dia perlukan untuk sekurang-kurangnya perniagaannya boleh berjalan. Betul. Kalau kata dia ada shortage dari sudut modal pusingan, berapa banyak keperluan dia, so kita akan salurkan. Dan permohonan tu biasanya kita di teras ni, kelebihan yang kita ada ni adalah eksekutif perniagaan kita yang ada di lapangan. Mereka ni lah yang bekerja keras, yang berada di lapangan, yang macam Kak Saadah sebut tadi, Cik Muaz antaranya kan, yang di Petaling. Cik Maslan adalah eksekutif projek, tapi sekarang beliau dah menjaga daerah di Kuala Langat, Sepang. So ada lagi eksekutif lain, yang kita ada 7 eksekutif keseluruhannya. Cik Nazri di Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor. So di Tanjung apa ni, di Kuala Selangor Cik Faizal, di Kelang Cik Rifdi, so di Gombak siapa ni, Cik Ridwan. So ini antara orang-orang di Hulu Langat Cik Hafizi. Orang-orang ni lah yang ada di lapangan untuk melihat keperluan-keperluan usahawan ni, dan apakah yang perlu dibantu akan dibawa dalam kita punya borang permohonan untuk kita lihat keperluan-keperluan mereka dan kita salurkan secepat yang mungkin, insya-Allah. Baiklah, itulah kata kita jaminan lah, saya kata sebelah kira jaminan lah daripada Encik Asnul mewakili teras. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Saadah, usahawan nasi ayam Hainan dengan nasi tomato. Nasi ayam Hainan dan tomato. Okey. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam podcast PM Tepi kali ini. Alhamdulillah, saya harap para usahawan asnaf yang berniaga FAB, especially beras dan nasi ini, fahamlah kita punya kekangan kita dan teras sedaya upaya bertuwi kerama membantu para asnaf yang terlibat dengan isu ini. InsyaAllah abang-abang sador kita yang bawa lori ni, mereka akan sedaya upaya lah, insyaAllah. Sedaya upaya sehabis ikhtiar yang boleh untuk pastikan bekalan tu sampai. Mereka dah bergerak dan saya mohon semoga sedikit bersabar. Baik, InsyaAllah. Sampai itu saja daripada kami. Jumpa lagi di episod akan datang PM Tepi. Assalamualaikum.